Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, insya-Allah kita hari ini saya akan berkongsi sedikit ilmu bahasa Arab dengan tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang ada pada hari ini, insya-Allah. Baik. Okey. Tajuk saya pada hari ini lebih berkisar tentang peribahasa, ya, peribahasa yang ada di dalam bahasa Arab dan di dalam bahasa Melayu. Baik, biasanya kita akan melihat, dalam mana-mana bahasa, kebiasaannya dalam setiap bahasa mereka ada peribahasa, ada bidalan, ada kata-kata hikmah, tidak terlepas juga di dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Melayu pun ada peribahasa. Okey, dan hari ini saya memilih satu peribahasa yang dia punya maksud peribahasa tersebut yang sama, peribahasa bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab, tetapi memberi maksud yang sama yang ada dekat dalam peribahasa dalam bahasa Melayu. Okey. Dan peribahasanya adalah yang saya telah paparkan di belakang, Okey, waalaikumsalam Puan Nurijah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Puan. Okey. Baik. Hari ini kita akan membincangkan satu peribahasa yang ada di dalam bahasa Arab, iaitu jaza sinimman. Ya, jaza sinimman. Okay. Baik. Tetapi kalau kita melihat peribahasa ini secara lebih lengkap, ya, yang menjadi peribahasa ni bahagian ataupun part yang terakhir daripada ayat ini, Okey. Secara lengkapnya ayat ini bermula dengan kalimah jaza ni, jazaa sinimma. Jazani jazaa sinimma. Okey. Baik. Kalimah yang pertama yang ada di dalam peribahasa ini ialah jaza. Jaza, Baik. Jaza ni, kalau mengikut perbincangan, di dalam kelas-kelas yang official ataupun kelas-kelas betul, saya akan membincangkan secara lebih detail kedudukan kalimah jaza ini dia termasuk dalam kategori apa. Okey, cuma di dalam live Facebook ni saya akan membincangkan secara ringkas saja. Jika tuan-tuan berminat mengetahui lebih lanjut, tuan-tuan boleh cuba masuk ke mana-mana kelas saya yang ada. Baik. Okey, kalimah jaza ni kita biasa dengar, orang Melayu biasa dengar jaza. Dan biasa sebut. Dekat mana kita sebut jaza ni? Bila ada ucapan berterima kasih, kita ucapan terima kasih dalam bahasa Melayu, terima kasih. Kita guna juga, orang Melayu biasa juga guna kalimah jazakallah. Kalau lelaki, kalau perempuan jazakillah. Kalau ramai jazakumullah. Jaza. Okey, jaza ini maksudnya apa? Membalas. Membalas. Okey, dan di dalam ayat ini jaza memberi makna dia telah membalas, Dia telah membalas. Dia telah membalas. Jaza, dia telah membalas. Dan dari segi hukum tata bahasanya, jaza ini dia adalah perbuatan lah,
Kalau dari segi makna, membalas ia adalah satu jenis perbuatan, membalas, menerima, memberi, ya, uh, memberikan maklum balas dan sebagainya. Baik. Dan jaza ini adalah fi'il perbuatan yang telah berlaku, past tense. Telah berlaku. Jaza dia telah membalas. Macam mana kita nak tahu fi'il madhi? Secara ringkasnya, fi'il madhi ni ialah bilangan hurufnya ada 3. 1 jim, zai, 2 alif, 3 ya. Okey, ni adalah satu kalimah yang lain. Okey, baik. Dan bila kita lihat kalimah yang ada 3 baris, 3 huruf dan ketika majoriti huruf dia berbaris atas, biasanya dia adalah fi'il madhi macam jaza, waqa, syafa, roma, okey, baik. Kesemua itu adalah fi'il madhi melibatkan perbuatan yang telah berlaku. Dia telah membalas. Okey, kemudian ni mengikut kaedah pusat, ni ini termasuk dalam kategori popular. Saya akan tandakan dengan tanda X dan namanya adalah dhamir muttasil. Dhamir yang melekat. Dhamir yang muttasil, yang melekat ataupun bersambung. Okey. Tapi nampak macam tak sambung ni kat sini. Halif dengan nun ni macam tak sambung. Okey. Sebab apa? Sebab huruf halif ni dari segi tulisan tak boleh sambung dengan huruf selepas dia. Di dalam bahasa Arab ni ada beberapa huruf yang mana dari segi tulisan tak boleh sambung dengan selepas dia. Kalau sambung nanti dia tak jadi huruf halif. Dia akan berubah kepada huruf yang lain. Okey. Dia telah membalas ni biasa juga kita dengar. Dan biasa juga kita baca di dalam doa seharian, dalam bacaan solat kita biasa baca ni. Cuma kalau orang yang tak belajar bahasa Arab mungkin dia tak tahu, tapi orang yang belajar bahasa Arab insya-Allah pada peringkat awal pun dia dah tahu dah. Ni apa makna dia? Aku. Dia telah membalas aku ataupun kita tambah kepada ku. Ya. Kalau dalam bacaan solat kita biasa dengar ni dekat mana? Dalam bacaan solat kita biasa dengar ni dekat mana? Dekat dalam duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni. Ya, Puan Kamaria Osman. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, rajin Puan Kamaria Osman. Okey. Baik. Kita biasa dengar ni dekat mana? Dekat dalam duduk, bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Semua memberi makna aku. Ya Allah, ampunkan aku, beri kesihatan dan sebagainya. Dalam doa kunut, kalau sembahyang seorang, Allahumma hdini. Okey, ini kalimah yang popular, dhamir muttasil. Dia telah membalas kepadaku jazaa, balasan. Jazaa ni kita terjemahkan apa? Balasan. Kalimah jaza ni memang saya rasa dalam penggunaan bahasa Melayu jarang-jaranglah kita sebut kalimah jaza. Okey. Okey, baik. Jaza ni maksudnya balasan dan dia adalah pecahan daripada kalimah jaza. Dia adalah pecahan. Jaza ni pecahan daripada kalimah jaza. Bila kita pecahkan, dalam bahasa Arab ni kita boleh tukarkan daripada satu kalimah, kita tukarkan kepada kalimah yang lain sebutan dia, maka dia akan berubah bentuk ayat. Kalau dalam bahasa Melayu nak mudah faham, kita ada imbuhan. Setiap imbuhan akan berubah sesuatu makna. Contoh dia makan, kita tambah dimakan, makna dia berubah. Pemakan, makna dia berubah termakan. Okey, makan. Dan sebagainya. Pemakanan. Begitu juga dalam bahasa Arab, daripada kalimah jaza terkeluarlah kalimah jaza, ada hamzah di ujung. Maknanya balasan. Dia telah membalas kepadaku dengan balasan sinimar. Sinimar ni nama orang. Sinimar ni nama orang. Sinimar. Nama orang. Peliklah bukan sebab ini peristiwa ni bukan. Sebab ini peribahasa Arab tuan-tuan. Jadi nama-nama pun nama peliklah Dan Arab-Arab yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Okey, dia telah membalas kepada aku dengan balasan sinima. Dari segi hukum tata bahasanya di sini, kalau kita tengok kalimah jazak ni, dari hukum tata bahasa Arab, ia dinamakan sebagai maf'ulun mutlak, ya, maf'ulun mutlak. Yang ni tadi jazak fa'il madhi, ni dhamir, popular, dan jazak yang kedua ini adalah maf'ulun mutlak. Okey, maf'ulun mutlak. Alhamdulillah jumpa pagi ni. Alhamdulillah. Okey, maf'ulun mutlak ni apa dia? Biasanya di dalam bahasa Arab, bila kita nak menerangkan sesuatu perbuatan, bila saya sebut dia telah membalas, dia telah membalas. Membalas ni dia tidak menunjukkan balasan dia tu macam mana. Dia telah membalas. Dia balas sikit ke, dia balas banyak ke, dia balas betul-betul ke, dia balas ala kadar je ke, kita tak tahu. Kalau makan, saya buat ayat, dia makan nasi, dia makan macam mana kita tak tahu. Dia makan betul-betul ke, dia makan main-main ke, dia makan sikit ke, dia makan banyak, ataupun dia makan berkali-kali, kita tak tahu. Jadi cara macam mana kita nak describe ataupun menerangkan perbuatan tadi, ditambah maf'ulun mutlak. Jadi maf'ulun mutlak ni secara ringkasnya itulah maksud dia, menerangkan perbuatan ni. Okey, baik. Nak tahu lebih lanjut, saya memang ada bincangkan tajuk ini di dalam kelas khas lah, kelas mingguan, sebab dalam sesi live Facebook ni kita bersiaran dalam tempoh 10, 15 ke 20 minit saja. Okey, baik. Dia telah membalas kepada aku. Balasan macam mana? Balasan yang dia telah berikan kepada aku ni seperti mana balasan kepada si Nimar. Dia telah membalas kepada aku dengan balasan Sinimar, seorang lelaki nama Sinimar. Okey, dan dari segi hukum tata bahasanya, dari segi grammar ataupun nahwu Arab, jaza ini, perkataan ini kaitan dia dengan kalimah sebelumnya, disebabkan kita melihat di dalam kalimah jaza ini tiada pertambahan alif lam di pangkal dan tiada pertambahan tanwin di hujung, maka dia dianggap sebagai dhaf bersandar. Ya, kita sandarkan satu kalimah kepada satu kalimah yang lain. Biasanya mudhaf ni dia memberi makna yang tergantung. Contohnya saya baca buku tergantung. Matematik, okey, buku mudhaf bersandar, kena ada gandingannya ialah mudhaf ilaih. Oh, buku matematik. Okey. Saya pergi ke rumah, tergantung. Rumah siapa? Rumah imam. Maka rumah adalah mudhaf, imam adalah mudhafun ilaih. Ini mudhaf bersandar, kalimah sinimah dia akan jadi apa? Mudhafun ilaih yang kena sandar. Bila bersandar ni mesti dekat-dekat je lah, dia tak boleh sandar jauh-jauh. Kalimah jazak bersandar kepada kalimah sinimah. Balasan siapa? Balasan, kalau kita dalam bahasa Melayu kita ada balasan si tanggang, balasan orang buat jahat, balasan orang buat baik. Jadi balasan itu adalah mudhaf. Kalimah selepasnya adalah mudhafun ilaih, dan ditandakan mudhafun ilaih ini dengan tanda ini, baris bawah. Mudhafun ilaih dari segi hukum tata bahasa Arabnya kena baca baris bawah. Salah satu tanda. Baik. Dia telah membalas kepadaku dengan balasan sinimar. Dia telah membalas perbuatan dia kepada aku ni dengan balasan sinimar. Okey, apa cerita sebalik peribahasa ini? Okey, selalunya orang Arab bila sebut ni sebut dekat sini je lah, jazak sinimar. Okey, kisah di sebalik peribahasa ini ialah satu orang raja yang nama dia ialah Raja Nu'man bin Imru'ul Qais. Nama dia ialah Raja Nu'man bin Imru'ul Qais. Raja Nu'man bin Imru'ul Qais, yang mana tempatnya ada di Kufah. Tempatnya dahulu, ini kisah sebelum Islam lagi. Tempatnya berada di Kufah. Dia telah memerintahkan Sinimar, satu orang arkitek yang hebat. Nama dia Sinimar, untuk membina satu istana, nama dia Khawarnaf.
Nama istana dia Khawarna. Nama pun pelik. Nama istana Nu'man. Raja Nu'man tadi ialah Khawarna. Ya, Khawarna. Yang berada di Kufah. Okey, dan bila Sinimar ni telah membina istana tersebut dengan begitu hebat sekali binaan dia, dan cantik sekali, dan akhirnya bila raja melihat istana tersebut telah siap, Raja Nu'man ni pun pergilah ke tempat tersebut dan dia berasa kagum dengan istana tersebut, dan akhirnya timbul rasa apa dalam hati dia? Timbul rasa prejudis ataupun kerisauan. Sekiranya lah dia boleh bina istana yang cantik ini untuk aku, kemungkinan selepas ni dia akan bina pula yang mungkin lebih cantik daripada ini untuk orang lain. Jadi apa tindakan dia? Raja ni pun panggil si Sinimar ni, bawa dia naik dekat atas istana dia, dan telah dibunuh dengan ditolak, jatuh ke bawah. Matilah Sinimar. Okey, itu satu versi. Satu versi yang lain. Versi yang kedua ialah raja ni bila raja siap, raja ni bersembang dengan Sinimar, dan akhirnya Sinimar telah memecahkan satu rahsia. Dia kata kepada raja, wahai raja, di dalam istana ini ada satu tempat, yang mana tempat itu menjadi key ataupun kunci keteguhan istana ini, yang mana kalau tempat itu dirosakkan ataupun diubah ataupun dicabut, maka rubuh akan runtuhlah keseluruhan istana ini. Maka akhirnya raja telah bunuh dia dengan mencampakkan dia daripada atas istana jatuh ke bawah. Dan kalau kita tengok dalam sastra ataupun dalam peribahasa Arab, bila jumpa jazak Sinimar, memang ada ukiran dan sebagainya, semua ada cerita tentang Raja Nu'man ini telah membunuh Sinimar. Jadi sebenarnya apa yang maksud peribahasa ini ialah apa? Seseorang yang berbuat baik, tapi buat perbuatan dia telah dibalas dengan kejahatan. Buat baik, dibalas jahat. Jadi dalam bahasa Arab, peribahasanya apa? Jazak Sinimar. Buat baik, dibalas jahat. Kalau dalam bahasa Melayu, peribahasanya apa? Dalam bahasa Melayu, peribahasa yang sesuai untuk peribahasa Arab ini ialah apa? Beri madu, dibalas tuba. Kita bagi madu, orang bagi tuba kepada kita. Dia beri madu, dibalas tuba. Tapi dalam pembacaan saya, ada yang buat perbandingan ni. Dia buat perbandingan peribahasa Arab ni dengan peribahasa Melayu yang melepaskan anjing tersepit. Melepaskan anjing tersepit. Tapi ikut pandangan saya lah, peribahasa Melayu melepaskan anjing tersepit itu tak berapa kena dengan peribahasa Arab ni. Sebab peribahasa Arab di sini memberi maksud buat baik, dibalas jahat. Okey, baik. Anjing yang tersepit tu dia memang dalam keadaan bolehlah kalau kita nak kata melepaskan anjing tersepit, tapi yang lebih tepatnya ialah memberi madu dibalas dengan tubuh. Baik. Okey. Jadi itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Kita dapat satu peribahasa. Peribahasa Arab dia ialah jazak Sinimar. Peribahasa Melayunya buat baik, memberi maksud berbuat baik dibalas dengan kejahatan, ataupun beri madu dibalas tuba. Alhamdulillah, ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya, dan insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan share ataupun saya akan kongsikan peribahasa-peribahasa yang lain yang ada persamaan di antara Arab dengan Melayu. Okey, kenapa orang Arab digunakan peribahasa ini, jazak Sinimar? Sebab mungkin peristiwa ini sangat masyhur di kalangan mereka. Dan kita orang Melayu, kita gunakan istilah apa? Beri madu dibalas dengan tubuh. Sebab di dalam alam Melayu kita biasa tahu benda yang baik antaranya ialah madu, dan benda yang tak baik ialah tuba. Zaman dulu biasa guna istilah tuba ni. Zaman sekarang ni kita tak tahulah. Tuba ni biasanya digunakan untuk apa? Ada orang yang dia nak mudah, nak jalan cepat untuk dapat tangkap ikan, dia tuba, dia letakkan tuba ni dekat dalam
air dalam sungai, dalam parit, maka akhirnya ikan jadi mabuk dan akhirnya dia dapat tangkap ikan tersebut. Okey, baik. Wallahu a'lam. Okey, dan saya ada sharekan di tepi-tepi saya ni kelas-kelas saya yang ada sekarang. Saya ada satu kelas surah Al-Dukhan yang mana baru masuk ayat ketiga, waktunya Selasa 9 pagi. Ada surah Al-Insan baru, yang ini akan baru bermula hari Rabu akan datang ni, pukul 8.30 pagi. Okey, kemudian surah Maryam hari Rabu malam, yang ni baru masuk ayat kelima. Masih belum terlambat kalau sesiapa yang berminat lah untuk sertai. Kemudian surah Az-Zariyat hari Khamis pagi, baru ayat yang keempat. Tapi Az-Zariyat ni antara kelas saya yang paling lama, dah masuk lanjutan 6. Jadi kalau siapa yang rasa perbincangan saya dalam kelas-kelas yang sebelum ni lambat, boleh cuba masuk kelas Az-Zariyat ni, sebab yang ini memang lebih tinggi daripada kelas surah Maryam. Kemudian yang terakhir hari Jumaat, ini pun kelas baru, saya akan membincangkan surah Al-Jumu'ah. Hari Jumaat akan datang ni akan bermula ayat yang pertama insyaAllah. Okay, dan untuk kelas akan datang hujung Oktober, saya ada satu kelas baca kitab tak ada baris yang akan dibuat pada 29 Oktober pada pukul 2 sehingga 4 petang. Pernah dengar kita akan buat pernah dengar. Siapa yang berminat boleh cuba-cuba datang dan dengar. Jika berminat boleh masuk, jika tidak berminat pun tidak ada masalah. Okey. Nanti insyaAllah saya akan update maklumat kelas saya dekat dalam Facebook Akademi Bahasa Arab. Ya. Mudah, seronok, faham. Melahirkan generasi faham Al-Quran. Itulah misi dan visi kami di Akademi Bahasa Arab. Wallahu a'lam. Jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.